Komunikasi kepimpinan yang berkesan memainkan peranan penting dalam kejayaan mana-mana organisasi, dan Apple Inc. tidak terkecuali. Kepimpinan Apple, dahulu dan sekarang, telah menunjukkan penekanan yang kuat terhadap strategi komunikasi yang sejajar dengan nilai, visi dan matlamat syarikat menurut Heraclius et al. 2016. Komitmen terhadap komunikasi yang berkesan ini telah menyumbang kepada keupayaan Apple untuk memberi inspirasi dan motivasi kepada pekerjanya, memupuk inovasi dan mengekalkan budaya organisasi yang padu. Satu aspek komunikasi kepimpinan yang berkesan di Apple ialah artikulasi yang jelas dan konsisten tentang visi dan nilai syarikat menurut Cambridge 2020. Para pemimpin di Apple telah mahir menyampaikan naratif yang menarik yang menangkap intipati tujuan syarikat dan memberi inspirasi kepada pekerja untuk berusaha ke arah matlamat yang sama. Steve Jobs, misalnya, terkenal dengan kebolehannya menyampaikan visi mencipta produk revolusioner yang akan mengubah dunia. Kejelasan tujuan ini membantu pekerja memahami peranan mereka dan menyelaraskan usaha mereka dengan sewajarnya. Satu lagi elemen penting komunikasi kepimpinan di Apple ialah penekanan pada penceritaan. Pemimpin Apple memahami kuasa naratif dalam menangkap imajinasi orang ramai dan menghubungkan pada tahap emosi. Dengan menggabungkan cerita ke dalam komunikasi mereka, pemimpin Apple dapat menjadikan konsep yang kompleks lebih mudah diakses dan menarik, mewujudkan rasa teruja dan jangkaan di kalangan pekerja dan pelanggan. Sama ada melalui pelancaran produk, pembentangan ucap tama atau komunikasi dalaman, bercerita ialah alat komunikasi yang lazim dan berkesan di Apple. Kepimpinan yang berkesan di Apple dicirikan oleh ketulusan dan keterbukaan. Tim Cook, Ketua Pegawai Eksekutif Apple semasa, telah menekankan kepentingan bersikap telus dengan pekerja dan pemegang saham. Saluran komunikasi tetap seperti email seluruh syarikat, mesyuarat Dewan Bandaran dan pengumuman awam membantu memupuk rasa amanah dan memastikan pihak berkepentingan dimaklumkan tentang kemajuan, cabaran dan rancangan masa depan syarikat. Ketelusan ini mewujudkan budaya accountability dan menggalakkan pekerja berkongsi idea, kebimbangan dan maklum balas mereka. Selain visi yang jelas, penceritaan dan ketelusan, komunikasi kepimpinan yang berkesan di Apple juga merangkumi mekanisme mendengar dan maklum balas yang aktif. Pemimpin Apple memahami nilai mendengar secara aktif kepada pekerja, pelanggan dan pihak berkepentingan mereka yang lain. Mereka menggalakkan dialog terbuka, mengumpulkan input daripada pelbagai sumber, dan menggunakan maklum balas untuk memacu penambahbaikan dan inovasi. Komunikasi dua hala ini memupuk budaya kerjasama, di mana idea dihargai dan perspektif yang pelbagai dihormati. Kepimpinan Apple mengiktiraf kepentingan menyesuaikan strategi komunikasi kepada khalayak dan konteks yang berbeza. Mereka menggunakan pelbagai saluran komunikasi, termasuk media tradisional, media sosial dan interaksi langsung, untuk menjangkau pekerja, pelanggan, pelabur dan orang ramai yang lebih luas. Pendekatan berbilang saluran ini memastikan mesej utama disebarkan dan difahami dengan berkesan oleh pelbagai pihak berkepentingan. Akhir sekali, komunikasi kepimpinan yang berkesan di Apple dicirikan oleh konsistensi dan keaslian. Pemimpin Apple berusaha untuk mengekalkan konsistensi dalam pemesajan mereka, memastikan nilai trust, identiti jenama dan kedudukan produk disampaikan secara konsisten merentas platform yang berbeza. Selain itu, pemimpin di Apple memproyeksikan keaslian dengan menyelaraskan kata-kata mereka dengan tindakan mereka, yang membantu membina kepercayaan dan kredibiliti di kalangan pekerja dan pelanggan. Apple Inc. ialah sebuah syarikat teknologi multinasional terkenal yang beribu pejabat di Cupertino, California. Ditubuhkan pada 1 April 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wen, Apple telah berkembang menjadi salah satu syarikat yang paling berpengaruh dan berjaya di dunia. Misi syarikat adalah untuk mereka bentuk dan menghasilkan elektronik pengguna yang inovatif, perisian komputer, dan perkhidmatan dalam talian yang telah mentakrifkan semula pelbagai industri. Perjalanan Apple menuju kejayaan bermula dengan pengenalan Apple I,
sebuah komputer peribadi yang direka dan dibina tangan oleh Steve Wozniak. Produk terobosan ini meletakkan asas bagi komitmen Apple terhadap kemajuan teknologi dan reka bentuk mesra pengguna. Pada tahun 1977, Apple II dikeluarkan, menjadi salah satu komputer peribadi pertama yang berjaya secara meluas dan mengukuhkan kedudukan Apple dalam pasaran. Walau bagaimanapun, ia adalah pelancaran Macintosh pada tahun 1984 yang mendorong Apple ke tahap yang lebih tinggi. Macintosh menampilkan antara muka pengguna grafik revolusioner dan petikus, menjadikannya boleh diakses oleh khalayak yang lebih luas. Walaupun halangan awal, komitmen Apple terhadap inovasi dan kecemerlangan reka bentuk menjadi jelas melalui keluaran produk berikutnya seperti iMac, iPod, iPhone, iPad dan Apple Watch. Dengan tumpuan yang kuat untuk mencipta produk yang mengepadukan perkakasan, perisian dan perkhidmatan dengan lancar, Apple memperoleh reputasi untuk menyampaikan pengalaman pengguna yang luar biasa. Pengenalan iTunes Store, App Store dan iCloud mengukuhkan lagi ekosistem Apple dan mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju dalam pasaran digital. Syarikat itu terus menolak sempadan dengan teknologi canggih seperti pengecaman muka, realiti tambahan dan kecerdasan buatan, memastikan produknya kekal di barisan hadapan dalam inovasi. Kejayaan Apple melangkaui produknya. Strategi pemasaran syarikat, imej jenama dan komitmen terhadap pengalaman pelanggan telah menyumbang kepada status ikoniknya. Kedai Apple, yang terkenal dengan reka bentuk anggun dan perkhidmatan pelanggan yang luar biasa, telah menjadi destinasi untuk peminat teknologi di seluruh dunia. Suatu ketika dahulu, dalam dunia teknologi yang serba pantas, terdapat seorang individu yang berazam dan berwawasan bernama Sarah. Sarah sentiasa terpesona dengan kuasa komunikasi yang berkesan dan keupayaannya untuk memacu kejayaan dalam organisasi. Dengan semangat yang mendalam terhadap teknologi dan kepercayaan yang kuat terhadap kepentingan pemesejan yang jelas dan berkesan, Sarah mendapati dirinya tertarik dengan syarikat terkenal Apple Inc. Sarah telah mendengar banyak cerita tentang komitmen Apple terhadap inovasi, kecemerlangan reka bentuk dan pengalaman pengguna yang lancar. Walau bagaimanapun, apa yang paling menarik minatnya ialah reputasi syarikat untuk komunikasi kepimpinan yang boleh dicontohi. Dia berazam untuk membongkar rahsia di sebalik kejayaan Apple dalam aspek ini dan mempelajari pelajaran berharga yang boleh dia gunakan dalam kerjayanya sendiri. Didorong oleh rasa ingin tahunya, Sarah memulakan misi untuk mengumpulkan maklumat dan pandangan tentang amalan komunikasi Apple. Dia melibatkan diri dalam buku, artikel dan temu bual yang menjelaskan strategi komunikasi dalaman dan luaran syarikat, tetapi Sarah mendambakan sesuatu yang lebih, iaitu sebuah akuan langsung daripada seseorang yang telah mengalami kuasa komunikasi yang berkesan di Apple. Pada suatu hari, semasa menghadiri persidangan teknologi, Sarah berpeluang berhubung dengan Emily, bekas pekerja Apple. Emily telah memainkan peranan penting dalam membentuk strategi komunikasi syarikat dan telah menyaksikan sendiri kesannya terhadap kejayaan Apple. Tertarik dengan pengalaman Emily, Sarah tidak sabar-sabar mendengar sambil berkongsi ceritanya. Emily menerangkan bagaimana pemimpin Apple menekankan kepentingan kejelasan, kesederhanaan dan keaslian dalam komunikasi mereka. Mereka memahami bahawa komunikasi yang berkesan bukan sekadar menyampaikan mesej, ia adalah mengenai berhubung dengan orang pada tahap emosi, memberi inspirasi kepada mereka dan memupuk rasa tujuan bersama. Emily berkongsi cerita tentang Steve Jobs, pengasas bersama ikon Apple dan pelancaran produk legendanya, di mana dia memikat penonton dengan kehebatan penceritaannya dan kepercayaan yang tidak berbelah bahagi terhadap visi Apple. Semasa Sarah mendengar anekdot Emily, dia menyedari bahawa komunikasi kepimpinan yang berkesan di Apple melampaui perkataan semata-mata. Ia merangkumi pendekatan holistik yang menyepadukan reka bentuk, visual dan naratif yang menarik untuk mencipta pengalaman yang padu dan mengasyikkan untuk pekerja dan pelanggan. Pemimpin Apple mengiktiraf kuasa komunikasi sebagai alat untuk membina kepercayaan, memacu inovasi dan memupuk budaya organisasi yang kukuh.
Sarah menggunakan prinsip yang dia pelajari daripada amalan komunikasi Apple, memfokuskan pada kejelasan, kesederhanaan dan keaslian dalam interaksi dan pembentangannya sendiri. Usaha Sarah membuahkan hasil. Keupayaannya untuk menyampaikan idea dengan jelas dan memberi inspirasi kepada orang lain menjadi aset terbesarnya. Dia melihat kesan kemahiran baharunya dalam perhubungan profesionalnya, dinamik pasukan dan juga dalam projek yang diusahakannya. Komitmen Sarah terhadap komunikasi yang berkesan diilhamkan oleh contoh Apple mendorong kerjayanya ke hadapan dan membuka pintu kepada peluang baharu. Melalui contoh Apple, Sarah belajar bahawa komunikasi adalah asas kejayaan dan apabila digunakan dengan niat dan keaslian, ia mempunyai kuasa untuk memberi inspirasi, memacu inovasi dan membentuk dunia. Satu cabaran penting yang dihadapi oleh Apple ialah isu perancangan penggantian. Steve Jobs, pengasas bersama ikon dan pemimpin berwawasan Apple, memainkan peranan penting dalam membentuk budaya syarikat dan memacu kejayaannya. Pemergiannya pada tahun 2011 meninggalkan kekosongan dalam kepimpinan Apple yang sukar diisi. Walaupun Tim Cook, pengganti Jobs sebagai ketua pegawai eksekutif, telah memacu syarikat ke hadapan dengan berkesan, persoalan kepimpinan jangka panjang dan memastikan peralihan kepimpinan berwawasan yang lancar kekal sebagai cabaran berterusan untuk Apple. Satu lagi masalah yang Apple telah bergelut dengan mengekalkan keseimbangan antara kerahsiaan dan ketelusan. Syarikat itu mempunyai budaya kerahsiaan yang terkenal yang sangat penting dalam membina jangkaan dan keterujaan di sekitar pelancaran produknya. Walau bagaimanapun, tahap kerahsiaan ini kadangkala boleh menghalang komunikasi dan kerjasama dalaman yang berkesan. Telah dilaporkan bahawa walaupun pekerja dalam bahagian Apple yang berbeza mungkin mempunyai pengetahuan terhad tentang projek di luar skop terdekat mereka, pendekatan senyap ini boleh menghalang komunikasi silang fungsi dan menghalang inovasi. Tambahan pula, Apple telah menghadapi kritikan mengenai gaya kepimpinannya dan tahap keterangkuman dalam membuat keputusan. Sesetengah pemerhati berpendapat bahawa pendekatan atas bawah syarikat untuk membuat keputusan dengan kumpulan eksekutif terpilih sebagai peneraju mungkin menghalang kreativiti dan mengehadkan input daripada pelbagai suara dalam organisasi. Selain itu, Apple telah menghadapi penelitian mengenai amalan rantaian bekalannya dan layanan pekerja di rakan kongsi pembuatannya. Laporan pelanggaran hak buruh dan keadaan kerja yang buruk dalam rantaian bekalan Apple telah menimbulkan kebimbangan mengenai komitmen syarikat terhadap kepimpinan beretika. Apple telah mengambil langkah untuk meningkatkan ketelusan rantaian bekalan dan menguatkuasakan piawaian yang lebih ketat, tetapi memastikan amalan yang bertanggungjawab dan mampan sepanjang operasi globalnya kekal sebagai cabaran yang berterusan. Seterusnya, syarikat itu menghadapi tekanan berterusan untuk berinovasi dan terus berada di hadapan. Ini memberi beban besar kepada pemimpinnya untuk memacu inovasi berterusan sambil mengurus jangkaan pihak berkepentingan dan pelanggan. Cabarannya terletak pada mengekalkan keseimbangan yang halus antara memenuhi permintaan pasaran, memelihara identiti jenama syarikat dan mengambil risiko untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan yang inovatif. Satu aspek dalam membuat keputusan dalam Apple ialah penekanan pada kepimpinan berwawasan. Dari segi sejarah, syarikat itu terkenal dengan keupayaannya untuk menjangka dan mencipta produk terobosan yang merevolusikan industri. Pemimpin yang berwawasan, seperti Steve Jobs, telah memainkan peranan penting dalam membentuk kejayaan Apple. Keupayaan mereka untuk menyampaikan visi mereka dan memberi inspirasi kepada pasukan untuk menolak sempadan telah memainkan peranan penting dalam memacu inovasi. Komunikasi kepimpinan Apple mesti menyampaikan visi, nilai dan matlamat jangka panjang syarikat dengan berkesan untuk menyelaraskan organisasi dan membimbing pembuatan keputusan di pelbagai peringkat. Kerjasama juga merupakan aspek asas dalam membuat keputusan dalam Apple. Syarikat itu menggalakkan kerjasama merentas fungsi, menghimpunkan pakar dari pelbagai disiplin untuk menyumbang perspektif unik mereka. Pasukan merentas reka bentuk, kejuruteraan, pemasaran dan jabatan lain bekerjasama untuk membuat keputusan termaklum yang mempertimbangkan kebolehilaksanaan teknikal, pengalaman pengguna, permintaan pasaran dan objektif perniagaan.
Komunikasi kepimpinan yang berkesan memastikan bahawa pasukan yang pelbagai ini boleh bertukar-tukar idea, mencabar andaian, dan secara kolektif mencapai keputusan yang termaklum. Pembuatan keputusan di Apple dipengaruhi oleh pemikiran yang mengutamakan pelanggan. Syarikat mengutamakan pemahaman dan memenuhi keperluan pelanggan, sering menjangkakan keinginan mereka sebelum ia dinyatakan. Pemimpin secara aktif mendengar maklum balas pelanggan, menjalankan penyelidikan pasaran dan menggunakan cerapan terdorong data untuk memaklumkan keputusan. Saluran komunikasi yang berkesan dengan pelanggan, seperti penyelidikan pengguna, tinjauan dan kumpulan fokus, memberikan input yang berharga untuk proses membuat keputusan. Apple juga mempertimbangkan faktor luaran dalam konteks komunikasi kepimpinannya. Syarikat itu memantau dengan teliti arah aliran industri, tindakan pesaing, dan kemajuan teknologi. Maklumat ini disepadukan ke dalam proses membuat keputusan untuk kekal mendahului keluk dan mengekalkan kelebihan daya saing. Menyampaikan pandangan daripada persekitaran luaran kepada pihak berkepentingan yang berkaitan dalam organisasi memastikan membuat keputusan termaklum dan ketangkasan sebagai tindak balas kepada dinamik pasaran. Membuat keputusan dalam konteks komunikasi kepimpinan di Apple Inc. ialah proses yang kompleks dan pelbagai rupa. Ia melibatkan kepimpinan berwawasan, kerjasama, ketelusan, mengutamakan pelanggan, dan pertimbangan faktor luaran. Saluran dan strategi komunikasi yang berkesan membolehkan pemimpin menyatakan visi syarikat, memudahkan kerjasama dan menyelaraskan pembuatan keputusan di seluruh organisasi. Dengan mengamalkan prinsip ini, Apple terus mengharungi cabaran industrinya dan memacu inovasi sambil mengekalkan kedudukannya sebagai peneraju teknologi global. Satu aspek kepimpinan yang ketara dalam Apple ialah penekanan pada pemikiran berwawasan. Pemimpin yang berwawasan, seperti Steve Jobs, telah memainkan peranan penting dalam membentuk hala tuju syarikat dan memacu inovasi. Mereka mempunyai keupayaan unik untuk menjangka arah aliran pasaran, mengenal pasti keperluan pelanggan dan membayangkan produk yang mengganggu industri sedia ada. Pemikiran berwawasan ini disampaikan ke seluruh organisasi, memberi inspirasi kepada pekerja untuk berfikir secara kreatif, mencabar konvensyen, dan menolak sempadan apa yang mungkin. Kepimpinan Apple memastikan syarikat itu kekal di barisan hadapan dalam kemajuan teknologi dan menetapkan agenda untuk industri. Selain pemikiran berwawasan, kepimpinan di Apple berakar umbi dalam fokus pada pengalaman pengguna. Syarikat memberikan penekanan yang kuat untuk mencipta produk yang intuitif, menyenangkan dari segi estetika dan disepadukan dengan lancar ke dalam kehidupan pengguna. Pendekatan berpusatkan pengguna ini memerlukan pemimpin untuk mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keperluan, keutamaan dan titik kesakitan pelanggan. Dengan memupuk budaya empati dan obsesi pelanggan, kepimpinan Apple memastikan setiap keputusan, daripada reka bentuk produk hingga strategi pemasaran, didorong oleh matlamat untuk menyampaikan pengalaman pengguna yang luar biasa. Komunikasi berkesan dari pemikiran yang mengutamakan pelanggan ini di seluruh organisasi memperkukuh kepentingan meletakkan pengguna di tengah-tengah semua perkara yang Apple lakukan. Satu lagi aspek penting dalam kepimpinan dalam Apple ialah penciptaan budaya organisasi yang padu. Syarikat ini mempunyai budaya kecemerlangan yang kuat, perhatian terhadap perincian, dan semangat untuk inovasi. Pemimpin di Apple memupuk persekitaran di mana pekerja digalakkan untuk mengambil risiko, belajar daripada kegagalan, dan sentiasa berusaha untuk penambahbaikan. Saluran komunikasi terbuka dan telus diwujudkan, membolehkan pekerja di semua peringkat menyumbang idea, memberikan maklum balas dan mengambil bahagian secara aktif dalam proses membuat keputusan. Budaya inklusif dan kolaboratif ini memupuk rasa pemilikan, penglibatan dan tujuan bersama di kalangan pekerja, memacu inovasi dan kejayaan organisasi secara keseluruhan. Kepimpinan dalam Apple dicirikan oleh komitmen untuk mengekalkan standard kualiti dan reka bentuk tertinggi. Produk Apple terkenal dengan reka bentuk anggun, perhatian terhadap perincian, dan penyepaduan perkakasan dan perisian yang lancar. Komitmen terhadap kecemerlangan ini diterapkan oleh pemimpin yang meletakkan harapan tinggi dan menyampaikan kepentingan ketukangan dan ketepatan. Komunikasi kepimpinan yang berkesan memastikan piawaian ini dinyatakan dengan jelas dan ditegakkan secara konsisten merentasi semua aspek organisasi, daripada pembangunan produk kepada sokongan pelanggan. Selain itu, kepimpinan dalam Apple dipandu oleh perspektif strategik jangka panjang. Syarikat itu mengambil pandangan holistik terhadap perniagaannya, dengan mempertimbangkan bukan sahaja matlamat kewangan segera tetapi juga impak yang lebih luas yang disasarkan kepada masyarakat.
Kepimpinan Apple menyampaikan visi dan matlamat jangka panjang syarikat, menyelaraskan pekerja mengikut tujuan bersama dan memberi inspirasi kepada mereka untuk menyumbang kepada kejayaan syarikat melangkaui objektif jangka pendek. Komunikasi memainkan peranan penting dalam kejayaan Apple Inc. sebagai sebuah syarikat teknologi global. Dengan tenaga kerjanya yang pelbagai dan pasaran global yang luas, komunikasi yang berkesan adalah penting bagi Apple untuk memastikan kejelasan, penjajaran dan kerjasama dalam kalangan pasukan, pihak berkepentingan dan pelanggannya. Amalan komunikasi syarikat dicirikan oleh beberapa elemen utama yang menyumbang kepada kejayaan keseluruhannya. Pertama, Apple menekankan strategi pemesajan yang jelas dan konsisten. Syarikat memahami kepentingan menyampaikan mesej bersatu merentas semua saluran dan titik sentuh. Daripada pelancaran produk kepada kempen pemasaran, Apple memastikan komunikasinya sejajar dengan identiti dan nilai jenamanya. Konsistensi ini membantu membina imej jenama yang kukuh dan dikenali, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memupuk rasa kesepaduan dan tujuan di kalangan pekerja. Kedua, Apple mengutamakan kesederhanaan dan kejelasan dalam komunikasinya. Syarikat itu terkenal dengan pendekatan reka bentuk minimalis dan falsafah ini meluas kepada gaya komunikasinya. Sama ada antara muka produk, bahan pengiklanan atau memo dalaman, Apple berusaha untuk menyampaikan maklumat dengan cara yang ringkas dan mudah difahami. Ketiga, Apple memanfaatkan pelbagai saluran komunikasi dan platform untuk melibatkan diri dengan pemegang kepentingannya dengan berkesan. Syarikat itu menggunakan saluran tradisional seperti siaran akhbar, wawancara media, dan pembentangan, serta platform digital seperti laman webnya, media sosial dan forum dalam talian. Pendekatan berbilang saluran ini membolehkan syarikat menjangkau khalayak yang luas dan mengumpulkan pandangan berharga untuk penambahbaikan berterusan. Selain itu, Apple memberi penekanan yang kuat pada penceritaan dalam usaha komunikasinya. Syarikat memahami bahawa orang ramai berhubung dengan naratif dan emosi, dan ia memanfaatkan pemahaman ini untuk melibatkan penontonnya. Sama ada ia mempamerkan perjalanan pembangunan produk, menyerlahkan kesan teknologinya terhadap kehidupan individu, atau berkongsi visinya untuk masa depan, Apple menjalin cerita menarik yang memikat dan memberi inspirasi. Selain komunikasi luaran, Apple juga mengutamakan komunikasi dalaman yang berkesan. Syarikat memahami kepentingan memastikan pekerjanya sentiasa bermaklumat, terlibat dan sejajar dengan matlamat dan strateginya. Kepimpinan Apple menekankan ketelusan, memastikan pekerja mempunyai akses kepada maklumat yang diperlukan untuk melaksanakan peranan mereka dengan berkesan dan menyumbang kepada kejayaan syarikat. Apple juga menggalakkan budaya maklum balas terbuka dan mendengar dengan aktif. Syarikat menggalakkan pekerja berkongsi idea, kebimbangan dan cadangan mereka, memupuk persekitaran kerjasama dan penambahbaikan berterusan. Kepimpinan Apple menghargai pelbagai perspektif dan menggalakkan dialog yang membina, membolehkan pasukan bekerjasama ke arah matlamat bersama sambil menerima inovasi dan kreativiti. Walau bagaimanapun, seperti mana-mana organisasi besar, Apple menghadapi cabaran komunikasi yang mesti dilaluinya. Apabila syarikat mula berkembang dan berkembang secara global, mengekalkan komunikasi yang konsisten menjadi semakin kompleks. Memastikan mesej diterjemahkan dengan tepat dan sensitif budaya merentas pasaran dan wilayah yang berbeza boleh menjadi satu cabaran. Kesimpulannya, komunikasi yang berkesan ialah komponen penting dalam operasi, budaya dan kejayaan Apple Inc. sebagai sebuah syarikat teknologi global. Komitmen Apple terhadap pemesajan yang jelas dan konsisten, kesederhanaan, penglibatan berbilang saluran, penceritaan, ketelusan dalaman dan pendengaran aktif menetapkan asas untuk imej jenama yang kukuh, kesetiaan pelanggan dan penglibatan pekerja. Dengan mengekalkan mesej bersatu dan identiti jenama, Apple mewujudkan rasa kesepaduan dan tujuan merentas pelbagai pasukan dan pemegang kepentingannya. Falsafah reka bentuk minimalis syarikat meluas kepada gaya komunikasinya, membolehkannya menyampaikan maklumat dengan cara yang ringkas dan mudah difahami. Pendekatan ini memastikan bahawa mesej Apple boleh diakses oleh pelbagai khalayak dan bergema dengan pelanggannya. Apple memanfaatkan pelbagai saluran komunikasi dan platform untuk melibatkan diri dengan pemegang kepentingannya dengan berkesan. Dengan menggunakan saluran tradisional dan digital, syarikat bertemu pelanggan di mana mereka berada, memudahkan komunikasi langsung dan mengumpul pandangan berharga untuk penambahbaikan berterusan.
Selain itu, penekanan Apple pada penceritaan membantu mewujudkan hubungan emosi dan memberi inspirasi kepada penontonnya, mengukuhkan lagi kesetiaan jenamanya. Secara dalaman, Apple mengiktiraf kepentingan komunikasi yang telus dan terbuka, dengan memastikan pekerja sentiasa termaklum dan terlibat. Syarikat memupuk budaya kerjasama dan inovasi. Saluran komunikasi tetap digabungkan dengan budaya maklum balas terbuka dan mendengar aktif, memperkasakan pekerja untuk menyumbang idea dan perspektif mereka, memacu kejayaan syarikat. Komitmen Apple terhadap komunikasi yang berkesan telah menyumbang dengan ketara kepada kedudukannya sebagai syarikat teknologi terkemuka. Dengan menyampaikan visi, nilai dan penawaran produknya dengan berkesan, Apple berhubung dengan pelanggannya, memberi inspirasi kepada pekerjanya dan terus membentuk masa depan teknologi. Memandangkan Apple Inc. berkembang dan menghadapi cabaran komunikasi baharu, komitmennya terhadap kecemerlangan dalam komunikasi akan kekal sebagai faktor kritikal dalam keupayaannya untuk berinovasi, kekal mendahului persaingan dan mengekalkan kedudukannya sebagai jenama global yang terkemuka dan berpengaruh.